inspirasi, euforia, Islami, semuanya diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Usaha menangani masalah kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia dan inisiatif bagi membantu pembeli rumah pertama antara yang dibangkitkan pada persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi Parlimen, soalan mengenai kesihatan mental itu bakal dibangkitkan oleh Muhammad Sani Hamzan, Pakatan Harapan PH Hulu Langat kepada Menteri Kesihatan pada sesi soal jawab. Soalan sama ada pihak kerajaan berhasrat melaksanakan pemberian subsidi perumahan kepada pembeli rumah pertama akan dikemukakan oleh Syahri Zulkarnain Abdul Kadir, Perikatan Nasional PN-Setu. Beliau ingin tahu sama ada subsidi berkenaan akan melibatkan golongan B40 dan M40 serta memperluaskan skim pembiayaan rent to own kepada semua pembeli rumah pertama. Kementerian Sumber Manusia KSM sedang merangka langkah bagi menghadapi fenomena penghijrahan rakyat Malaysia berpelajaran tinggi ke luar negara untuk mencari peluang pekerjaan lebih baik. Ketika mengulas isu itu selepas mempengerusikan sesi dialog Talent Corporation Malaysia Berhad Talent Corp bersama 20 pemain industri di ibu negara, Menterinya V. Siwakumar berkata, Malaysia mempunyai kadar penghijrahan cendekiawan sebanyak 5.5% daripada keseluruhan penduduk dalam negara, lebih tinggi daripada kadar purata 3.3% pada peringkat global. Program Food Bank Wakaf Rahmah Universiti Tenaga Nasional UNITEN yang dilancarkan bertujuan membantu mahasiswa kurang berkemampuan di universiti berkenaan khususnya golongan B40 dan B10 dalam menangani isu berkaitan kos sara hidup. Ketika berucap pada majlis pelancaran program itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Salih berkata, program tersebut juga merupakan kesinambungan daripada program Food Bank Siswa yang dilaksanakan pihak kementerian sejak bulan Februari 2019. Jelas beliau lagi pelaksanaan Food Bank Wakaf Rahmah itu akan memanfaatkan sejumlah 1,000 pelajar. Akhir sekali, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 pada skala Richter dikesan berlaku di selatan Laut Maluku, Indonesia pada pukul 4.31 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dalam satu kenyataannya memaklumkan bahawa gempa itu berlaku pada jarak 179 km selatan dari Tomohon, Indonesia dengan kedalaman 72 km. Bagaimanapun, penilaian awal mendapati bahawa tiada sebarang ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengeluarkan garis panduan penjagaan dan kesihatan semasa musim banjir bagi mengingatkan orang ramai untuk sentiasa menjaga kesihatan dan kebersihan agar tidak terdedah kepada jangkitan penyakit. Pertama, cuci tangan sebelum dan selepas makan, selepas membuang sampah atau menyentuh kotoran. Sentiasa menjaga kebersihan diri semasa banjir. Kedua, minum air yang telah dimasak. Cuci sayur mentah atau ulam-ulaman yang diambil dari kawasan terjejas banjir bagi mengelak keracunan makanan. Ketiga, buang sampah di tempat yang disediakan dan jaga kebersihan persekitaran semasa banjir. Keempat, guna dan jaga kebersihan tandas. Kelima, segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami demam, cirit-birit, muntah dan lain-lain masalah kesihatan. Keenam, bersihkan kawasan di dalam dan sekitar rumah anda bagi mengelak risiko jangkitan penyakit berjangkit selepas banjir. Mesej banjir ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Kapsul Masa. Pada 10 Julai dalam tahun 2009, Majlis Perasmian Program Karnival Zakat 2009 telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Tengku Mahkota Pahang di Kuantan Perit, Kuantan Pahang.
Majlis ini merupakan anjuran Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat dan diadakan selama 3 hari. Pelbagai aktiviti dilaksanakan sepanjang program diadakan, antaranya tayangan multimedia, ceramah perdana, pemeriksaan kesihatan, persembahan nasyid, pertandingan mewarna dan majlis penyerahan zakat usahawan dan koperasi serta agian zakat 2009. Majlis penutupan telah disempurnakan oleh Datuk Seri Haji Wan Abdul Wahid bin Wan Hassan, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Kota Kinabalu 93.9. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Syafiq terus temankan anda untuk Aspirasi 10.1 edisi hari ini, hari Rabu pagi, 8 Mac 2023 bersamaan 15 Syaban 1444 Hijriah. Terima kasih Pian dan juga Luke yang temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Jom kita nak teruskan lagi mewarnai pendengaran kita dengan program rancangan yang siap sedia di pagi ini untuk Aspirasi 10.1. Jam 10.15 pagi kita ada rancangan Kelvin Bertanya. Okey, dan jangan lupa untuk sama-sama teruskan sehingga jam 1 tengah hari nanti. Saya akan teman-temankan anda dengan pengisian yang baik-baik insya-Allah, dan sebab itulah yang baik-baik itu akan dapat jadi amalan di akhirat kita nanti. Sebaik-baiknya kita menjadi orang yang bertakwa sebab pesan dari para asatizah, orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi hatinya dengan rahmat Allah setiap waktu.
itu. Jadi kita gunakanlah sebaik mungkin. Kita perbetulkan, perkemaskan lagi hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah mencantikkan perhubungan kita bersama-sama dengan makhluknya, dengan manusia, dengan orang sekeliling menjadi yang terbaik. Okey, jom kita buka tirai di awal ni. Kita ada lagu dari Rabbani, Bila Nur Melimpah di Hati. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah.
Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Abang peninglah nak pilih pakej haji tahun ni. Syabani, ni, Felda Travel kan ada? Bagus, berbaloi. Tahun lepas, maklum pergi haji dengan Felda Travel lah. Harga berpatutan, hotel dekat dengan masjid. Servis pun bagus, berbaloi. Menarik ni. Yang penting, Felda Travel ni agensi berlesen dari tabung haji. Kalau macam tu, jom daftar hari ni. Dijamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Lunaskan tanggungjawab mengerjakan badan haji dan umrah buat insan tersayang. Go Petro Travel ada tawaran hebat dengan harga serendah RM2,500 untuk badan haji dan RM500 untuk badan umrah. Laksanakan akikah atau korban di Tanah Suci Mekah dengan pakej serendah RM500 untuk seekor kambing. Temui kami di Mata Fan Nitek pada 17 hingga 19 Mac ini untuk tawaran istimewa. Maklumat lanjut, hubungi 019-257-7847. Laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, saya Syafiq terus temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita nak terus jemput anda untuk sama-sama ke laman Facebook IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM Media sebab kita nak sama-sama hayati lagi rancangan Kelvin Bertanya. Itu jadual kita di hari ini dan sama-sama kita like, comment, share dan kalau ada soalan, pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011
2904 juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di media sosial Radio IKIM. Okey, jom terus kita nak mendengarkan perkongsian bersama-sama tetamu kita, saudara Kelvin Q, dan juga dengan seorang insan yang nak memberikan penerangan panduan kepada kita. Masya Allah, kita ada Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi ataupun Dr. HD dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita? Alhamdulillah, sihat. Syukur, Masya Allah. Suka tengok latar belakang doktor. Kan penuh dengan warna-warna lampu. Wah kan. Aduh. Terima kasih doktor, masih lagi setia bersama kita. Sebab apa sebut macam tu? Sebab ramai lagi boleh tengok doktor terus saja kan ke tempat doktor. Alhamdulillah. Dan doktor, kita nak teruskan lagi untuk perkongsian pada minggu ini, dan kita dah pun bersedia dengan saudara Kelvin yang nak tanyakan dengan soalan-soalannya, apa pula yang terlintas dekat fikiran saudara Kelvin kita. Boleh doktor kita bawakan saudara Kelvin? Boleh. Baik, jom kita dengarkan apa soalannya. Silakan saudara Kelvin Q. Selamat pagi kepada Dr. HD, DJ Syafiq dengan semua pendengar setia. Kalau katakan minggu lepas kita tanya soalan mengenai bin dan binti. So kali ini sebab yang ni pengalaman berlaku masa trip. Kawan saya berpuasa semasa dalam perjalanan naik kereta api pada KL Sentral ke Padang Besar. Jadi saya nak tanya, bukan bulan puasa, tapi kenapa kawan saya berpuasa? Walaupun dalam berapa dekat dah bulan puasa sebenarnya, tapi dia buat lebih awal. Jadi boleh Dr. HD kongsikan? Okey, baik. Terima kasih saudara Kelvin Q dengan soalan beliau. Itu dia kan, puasa kan sewaktu perjalanan, tapi bukan lagi dalam bulan Ramadan yang umat Islam diwajibkan berpuasa, tapi ada kawan-kawan Kelvin Q berpuasa waktu itu. Jadi bagaimana doktor? Jom kita berikan tema kita hari ini berkaitan dengan ibadah sunat dalam Islam. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Kerana dengan limpah rahmat, dengan kurnia, dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semoga kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saudara Syafiq, kita anugerah yang Allah berikan, kita gunakan sebaik mungkin, kerana peluang yang Allah sediakan merupakan peluang yang sangat besar, dan beruntunglah mereka yang menggunakan setiap peluang, setiap ruang yang Allah sediakan untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Kelvin. Masya Allah, celoteh dan soalan Kelvin membuka minda, membuka ruang untuk sama-sama kita saling faham, memahami antara satu sama lain. Kemudian kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah kerana kita menambah lagi ilmu pengetahuan, kita faham, dan apa yang kita lakukan bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada saudara Syafiq, Masya Allah, muqaddimah yang biasa sentiasa ceria, kan, Masya Allah, dengan perkataan-perkataan yang disusun dengan rapi, Masya Allah. Semoga sentiasa sihat. Dan kepada yang tidak kita lupakan, kepada semua tim IKIM yang berusaha untuk memberikan info yang terbaik kepada pendengar-pendengar setia Radio IKIM. Dan juga yang paling penting, Syafiq, Kelvin, adalah pendengar Radio IKIM itu sendiri. Alhamdulillah. Semoga di mana jua kita berada, Allah merahmati kita, Allah meredai kita, Allah berikan kepada kita petunjuk sehinggalah kita menemuinya, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sedar tak sedar, Kelvin, dalam bulan Islam ni kita dah masuk 15 Syaban. Jadi tak lama dah kita nak masuk dalam satu bulan, iaitu disebut sebagai bulan Ramadan. Jadi ramai kalangan dalam kalangan kita ni
dia menunggu bulan Ramadan? Ada disebabkan beberapa faktor. Satu antaranya ada sebab kerana makan. Kerana bulan Ramadan ni pesta makan. Pelbagai kuih, pelbagai juada kepada mereka yang buat untuk buffet dan sebagainya. Jadi ada dalam kalangan kita yang suka tunggu bulan Ramadan kerana pada bulan itu kita akan dapat makan. Dan dengan pelbagai jenis hidangan. Dan ada juga yang bila nak sampai dalam bulan Ramadan, mereka tunggu bulan Ramadan ni ada. Sebab apa? Sebab boleh jimat duit. Kan jimat duit, dia kata Alhamdulillah sampai bulan Ramadan dah tak perlu masak tengah hari jimat. Kalau ibu-ibu dia kata Alhamdulillah lega, tapi lega tak lega kena masak juga berbuka. Kena sediakan sahur juga, sama juga. Tapi ada juga kategori yang kata Alhamdulillah boleh jimat. Sebab apa? 30 hari duduk masjid. Alhamdulillah Allah bagi kesempatan boleh pergi masjid, boleh buka, orang kata puasa. Jadi jimat, Alhamdulillah. Itu adalah satu faedah juga. Dan ada yang paling tinggi dan insya-Allah kita tergolong dalam golongan itu adalah mereka yang nak buat amal ibadah. Jadi soalan Kelvin ni sebenarnya sangat relevan. Sebab apa? Sebab bagi seorang non-Muslim, mereka yang masih lagi belum mendapat hidayah Allah, mereka tertanya-tanya. Mereka faham orang Islam dia berpuasa iaitu pada bulan Ramadan. Yang seseorang ni ataupun mereka ni ada dalam kalangan yang Kelvin tengok dalam kereta api lah kebiasaannya. Ada juga mereka yang berpuasa di luar daripada Ramadan. Ni apa punca? Ni soalan dia. Apa punca yang pergi puasa sebelum bulan Ramadan? Maka untuk pengetahuan Kelvin, khususnya Kelvin dan kepada kita semua untuk kita menambah ilmu pengetahuan, sebenarnya dalam puasa ini ada beberapa jenis. Puasa ini Kelvin ada beberapa jenis. Ada perkara ataupun ada jenis puasa yang disebut sebagai puasa wajib. Puasa itu wajib dilakukan, perlu dilakukan. Sekiranya seseorang tidak melakukannya tanpa sebab, bukan disebabkan dia sakit ataupun bukan disebabkan dia musafir, dia saja-saja tak nak puasa, maka hukumnya berdosa. Maksudnya Allah tak redha dia, Allah tak suka dia. Sebab apa? Dia meninggalkan satu keperluan, satu kewajipan, tanggungjawab dia sebagai seorang Islam. Maka hukumnya adalah wajib. Bila? Iaitu ada 3 puasa yang wajib dilakukan. Nampak? Kita ingat satu je, rupanya 3. Sudah. Kalau tanya ni, mesti kita kata, apa puasa yang wajib? Yang saya tahu, puasa Ramadan. Betul, 1. Puasa Ramadan wajib kita lakukan. Ada lagi 2. Yang kedua, puasa qada. Ibu-ibu yang meninggalkan. Contohlah, kerana keuzuran, ataupun ayah-ayah yang mungkin terlepas pandang. Kan? Bukanlah terlepas pandang, mungkin ada sebab-sebab faktor kesihatan. Dia tak boleh berpuasa pada tahun lepas. Tahun ni dah ganti ke belum? Sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Jadi mereka tidak ada excuse. Contohnya sekiranya mereka sihat, kemudian tiba-tiba masuk dalam bulan Ramadan Kelvin, mereka sakit. Dibenarkan untuk mereka berbuka puasa. Dan selepas Ramadan mereka sihat. Dan wajib mereka qada. Nampak? Wajib. Ada 2 dah. 1 puasa Ramadan. Yang kedua puasa qada. Yang ketiga rasa-rasa puasa apa? Yang ketiga disebut sebagai puasa nazar. Apa maksud nazar ni Kelvin? Nazar ni bererti dia mewajibkan dirinya untuk berpuasa disebabkan sebab-sebab tertentu. Contohnya dia bernazar, dia kata sekiranya aku naik pangkat. Contohlah dia kata kalau naik pangkat, kalau dapat bonus kan, maka dia wajibkan ke atas dirinya untuk berpuasa. Maka puasa nazar itu menjadi wajib. Sepatutnya puasa ni yang wajib hanya pada bulan Ramadan. Tapi ada juga yang tak sempat untuk berpuasa disebabkan keuzuran, maka dia kena qada. Jadi 2 kewajipan. Dan yang ketiga, sekiranya dia bernazar, macam yang saya sebutkan tadi Kelvin, dia bernazar, dia yang mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Contohnya, saya akan berpuasa seminggu sekiranya saya naik pangkat. Saya mewajibkan. Maka menjadi wajib puasa itu tadi. Okay. Itu puasa yang wajib. Jelas Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio Ikim? Itu yang pertama.
Ada juga puasa yang disebut sebagai kategori puasa makruh. Apa pula makruh ni? Puasa makruh ni adalah puasa yang sekiranya seseorang itu meninggalkannya, itu lebih baik. Bahkan dia dapat ganjaran. Ini yang disebutkan sebagai makruh. Tinggalkan itu lebih baik. Iaitu puasa waktu bila? Iaitu puasa sepanjang tahun. Tiap-tiap hari puasa. Tak pernah buka. Puasa dia tiap-tiap sepanjang tahun dia berpuasa. Maka ulama mengkategorikan orang yang berpuasa sepanjang tahun ini adalah hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Sebab Nabi tak buat. Kita puasa ni kena ikut Nabi. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Sekiranya kamu cinta kepada Allah, kamu sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang dan Allah akan cinta kepada kamu. Senang je, Kelvin. Dalam Islam ikut Nabi. Kerana Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam panduan, dan sebaik-baik panduan yang Allah berikan kepada Nabi, maka sebab itulah kita kena ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kategori orang yang berpuasa, kan, ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana seorang sahabat dia berpuasa. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia berqiyamul lail, tak pernah dia nak tidur dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Bagi badan kamu alaihal haq. Ada hak yang perlu kamu berikan. Isteri kamu ada hak yang perlu kamu laksanakan. Jadi ini semua adalah termasuk dalam puasa-puasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kata para alim ulama, sebagai hukumnya makruh. Makruh ni Kelvin maksudnya kalau kita tinggalkan lebih baik. Maknanya puasa sepanjang hari. Maksudnya sepanjang tahun dia berpuasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, puasa pada hari Jumaat saja. Ataupun hari Sabtu saja. Hari Sabtu tiba-tiba dia nak puasa. Hari itu saja. Maka tidak dibenarkan. Sebab apa? Kerana tasyabuh. Ada persamaan dengan puasa orang-orang yang non-Muslim. Sebab ada mereka puasa hari Sabtu saja. Jadi, untuk mengelakkan supaya kita tak sama seperti mereka-mereka yang di luar daripada agama Islam, maka kita dituntut melakukan puasa-puasa sunnah. Itu yang disebutkan puasa sunnah ni. Kelvin, apa maksud puasa sunnah Kelvin, Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar? Puasa sunnah ni adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kan Allah bagi kepada kita panduan. Panduan kita, Allah bagi praktikalnya dan Allah bagi teorinya. Perfect. Dalam Islam, Kelvin, teorinya Allah bagi Al-Quran. Allah bagi buku panduan Al-Quran ini supaya kita belajar apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang perlu, apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Tapi kalau belajar teori saja tanpa praktikal, kita takkan dapat. Kita tak tahu macam mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa aqimus solat, dirikan solat, wa atuz zakah, datangkan zakat. Kita tak tahu macam mana solat, maka Allah datangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan kita. Nabi juga manusia seperti kita, Nabi juga makan, Nabi juga minum, Nabi juga berkahwin, Nabi juga pergi ke pasar, Nabi juga manusia seperti kita, yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran sama seperti kita. Sebab tu Allah suruh kita ikut Nabi, dan Nabi praktikkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ikut Nabi, apa yang Nabi buat itulah dinamakan, Kelvin, sunnah. Apa dia sunnah? Puasa sunnah ni ada beberapa puasa yang menjadi sunnah. Antaranya Isnin Khamis. Dia puasa hari Isnin, setiap hari Isnin, ataupun setiap Khamis, ataupun Isnin dan Khamis. Kerana baginda Nabi SAW, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, sentiasa puasa pada hari Isnin dan Khamis. Jadi orang yang puasa Isnin Khamis ni dia orang baik. Sebab apa? Sebab dia ikut Nabi. Jadi Alhamdulillah. Yang kedua, puasa setiap bulan, 3 hari setiap bulan. Disebut sebagai puasa putih. Kan? Puasa putih. Nabi sebut di dalam sebuah hadis Nabi SAW kepada Abu Dzar. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, kata baginda Rasulullah, jangan kamu tinggal 3 perkara.
Yang pertama, jangan kamu tinggal solat duha. Solat duha. Yang kedua, jangan tinggal ni bukanlah bererti wajib, tetapi sekiranya kamu mampu buat, kalau boleh kamu buat, maka kamu buat. Yang pertama, solat duha. Yang kedua, kamu puasa putih disebutkan. Bila puasa putih tu, Kelvin? Iaitu pada 13, 14, 15 mengikut kalender Islam. Kan kalender Islam ni bulan Syakban 13, 14, 15, bulan Rejab 13, 14, 15. Dia bukan bulan Februari, bulan Mac, bulan itu kalender Masihi kita sebut. Tetapi bulan Islam ni dia ada bulan. Kalau kita selalu dengar nasyid ni, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nasyid lah pula kan. Jadi yang tu jadi insyaAllah lepas ni kita boleh buat album. Wah, masya-Allah, kita boleh berkolaborasi ya Ustaz. Allah. Boleh. Jadi bila kita nak puasa putih itu, maksudnya kita puasa mengikut bulan Islam, Kelvin. Sebab Nabi SAW pesan jangan kamu tinggal. Sebab apa puasa putih itu? Disebabkan pada waktu itu bulan bercahaya penuh. Jadi sebab itu dinamakan puasa putih, dan banyak manfaatnya bagi orang yang berpuasa pada setiap bulan, iaitu puasa yang disebut sebagai puasa putih. Baik. Kemudian apa lagi puasa sunat ni antaranya. Puasa sunat ni puasa 6 hari selepas daripada Syawal. Sebab tu Kelvin jangan terkejut. Orang dah berpuasa bulan Ramadan, itu wajib. Kemudian masuk pula raya, dia tak puasa. Kemudian selepas hari raya 2 Syawal ada orang yang dah berpuasa. Bila kita tanya, awak main nak makan rumah saya? Maaf, saya berpuasa. Mungkin Kelvin bertanya, bukankah baru saja Ramadan? Ni dah puasa lagi? Maka ia disebutkan sebagai puasa sunnah. 6 hari di bulan Syawal selepas saja melaksanakan ibadah Ramadan. Dan itu disebutkan di antara puasa-puasa yang disebut sebagai puasa sunnah. Banyak lagi puasa-puasa sunnah ni. Contohnya puasa hari 9 Muharram, 10 Muharram, banyak. Okay. Ada kategori yang keempat. Tadi kita dah sebut kategori wajib. Yang kedua, kategori makruh. Yang ketiga, kategori sunnah. Yang keempat, kategori yang disebut sebagai haram. Haram kita puasa. Maksud haram ni apa, Kelvin? Kelvin mungkin biasa dengar haram betul dia orang kan. Kalau orang kadang-kadang marah, haram betul. Dia guna perkataan haram. Maksud haram ni maksudnya dilarang, ditegah. Kalau Kelvin biasa pergi ke Saudi ataupun di negara-negara Arab, ada satu video yang hari tu viral di TikTok. Kelvin, Ustaz pun tengok TikTok, Alhamdulillah. Kan tak ketinggalan. Tapi tak tahulah Syafiq, mungkin dia jenis baca Quran. Dia kata benda TikTok ni lara. Allah. TikTok boleh dakwah Ustaz. Kita buat dakwah kat situ. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi ada satu video, dan bila pergi di negara Arab, kepada ibu-ibu yang biasa pergi kan, bila kita ambil kurma, disebut halal, halal, halal. Maknanya boleh kita makan. Kalau disebut haram, 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 jangan kita makan. Jadi memang kebiasaan. Haram ni maksudnya dilarang, ditegah, tak boleh. Jadi ada puasa yang dilarang, Kelvin. Apa puasa yang dilarang? Yang pertama, puasa 1 hari di hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Maksudnya hari 1 Syawal ni haram berpuasa. Tak boleh puasa. Iman kamu hebat segunung Uhud pun, ataupun setinggi gunung Jerai pun, setinggi gunung Kinabalu, iman ni rasa mantap sangat. Iman lepas keluar Ramadan ni rasa, saya tak boleh, saya nak puasa. Haram berpuasa. Sebab apa? Hari itu merupakan hari kemenangan untuk kita dah melawan hawa nafsu kita. Kita dah buat ibadah. Allah sediakan 1 hari pada hari 1 Syawal, iaitu untuk kita menyambut Lebaran, untuk kita makan bersama anak beranak, untuk kita bergembira dengan jiran tetangga, dengan sahabat andai, dengan masyarakat. Jadi hari itu diharamkan berpuasa. Bila? Pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha, iaitu hari raya korban, Kelvin. Baik. Kemudian yang kedua, bila juga diharamkan berpuasa, iaitu pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Dinamakan hari Tashrik. 11, 12, 13. 10 hari raya Aidil Adha.
tak haram berpuasa. 11 pun haram pada hari raya Aidil Adha pada 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Kemudian ulama menyebut lagi, ada juga yang dikategorikan sebagai haram iaitu pada 30 Syaban. Itu hari Syak disebut. Kan kita tak tahu sama ada dah masuk Ramadan ataupun belum, maka tak dibenarkan mereka untuk berpuasa pada hari Syak. Khususnya mereka yang jarang tak puasa pun bulan Syaban. Sampai hari 30 Syaban, tiba-tiba time tu lah iman dia mencanak naik. Saya nak puasa. Nak ganti puasa ke kan waktu tu? Ganti puasa dibenarkan. Ganti tak apa. Yang tak boleh puasa sunnah. Okey. Puasa sunat. Dia nak tiba-tiba hari tu 30 Syaban. Last. Kita katalah last ni kita nak puasa. Maka haram. Tapi bagi mereka yang sudah melazimi maksudnya dah puasa daripada 1 Syaban, 2 Syaban, 3 Syaban. Mereka dah biasa dah puasa. Maka ada ulama membenarkan untuk berpuasa pada ketika itu. Tapi kebanyakan kata lebih baik kita tinggalkan kerana waktu itu disebut waktu Syak. Sebab apa? Nak masuk Ramadan. Sebab waktu tu nak tengok sama ada dah masuk bulan Ramadan ataupun belum. Dan persediaan untuk kita nak masuk dalam bulan Ramadan. Jadi, fahamlah Kelvin bahawa sebenarnya ada orang yang berpuasa sebelum daripada Ramadan, rupa-rupanya yang dia puasa itu puasa sunnah. Persoalannya Kelvin, saudara Syafiq dan sahabat-sahabat, apa kelebihan berpuasa ni sehingga kan dia berpuasa di luar daripada Ramadan? Nak tahu jawapannya? Jangan ke mana-mana. Kita lepas ini insya-Allah kita akan sentuh apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung selepas ni bagaimana pertanyaannya bersama dengan saudara Kelvin Q, dan kita pun boleh refresh lagi tentang ilmu berkaitan dengan puasa. Okey, kita berehat seketika. Doktor kekal dekat talian Dr. HD. Okey, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Soalan pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp Konti 011-29004004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Ibnul Haytham. Ibnul Haytham merupakan ilmuwan yang sering menguji hipotesisnya dengan melakukan uji kaji. Usahanya itu akhirnya membentuk kaedah saintifik lebih 200 tahun sebelum sarjana Eropah mempelajarinya, iaitu dengan membaca karya-karyanya. Melalui uji kaji yang dijalankan itulah, misalnya, beliau mendapati cahaya bergerak pada garisan lurus. Uji kaji yang dijalankan beliau ialah dengan menggunakan kanta, cermin, pembiasan dan juga pantulan. Beliau merupakan orang pertama yang melihat komponen-komponen melintang dan menegak, cahaya yang terpantul dan terbias secara berasingan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memahami optik dalam konteks geometri. Ibnul Haytham juga mengkaji proses terbentuknya penglihatan, struktur mata, pembentukan imej dalam mata dan sistem penglihatan. Ibnul Haytham yang digelar Bapa Optik meninggal dunia ketika berusia 74 tahun di Mesir pada tahun 354 Hijriah bersamaan 1039 Masihi. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, Dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya dia akan murka terhadapnya. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Pandangan mata dalam budi, dalam kata-kata, tiada bil Quran.
lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Suria Islami. Alhamdulillah, kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Kelvin Bertanya. Anda boleh sama-sama terus ke Facebook IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM Media. Kita nak sama-sama bincangkan berkaitan dengan puasa. Sebab ada soalan dari Kelvin Q tadi tanya kenapa ada orang Islam yang berpuasa selain daripada puasa Ramadan dalam tripnya dalam kereta api. Sebab saudara Kelvin ni suka naik kereta api, dia suka keluar pada kereta api kan Dr. HD. Allahu Akbar. Jadi semasa dalam perjalanan tu beliau pun tengok ada orang Islam berpuasa selain dari Ramadan. Doktor dah bagi dah kepada kita tadi apa peringkat-peringkat puasa di situ. Puasa di hari putih, puasa makro, puasa haram dan puasa wajib. Jadi Doktor, jom kita nak sambung ni Doktor. Bagaimana pecahan-pecahan ibadah puasa yang diceritakan, yang kita bincangkan ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada saudara Syafiq Kelvin yang sentiasa bertanya dan cakna terhadap isu-isu yang dia nampak itu adalah realiti. Maknanya kita boleh melihat dan kita mengetahui bahawa sebenarnya Islam juga mengajar toleransi. Jadi Alhamdulillah, indahnya apabila kita saling faham memahami antara satu sama lain dan tugas sebagai seorang Muslim. Semua kita merupakan duta Islam, kita pamerkan akhlak, tingkah laku, perkataan, penerangan. Sentiasalah berusaha seperti mana baginda Nabi SAW menyampaikan. Kerana kita hanyalah penyampai. Kan kita hanyalah menyampaikan. Hidayah itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut, innaka la tahdi man ahbabta, dalam surah Al-Qasas. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayang, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi tugas kita bukan memberi hidayah, tugas kita hanya menyampaikan apa perkara yang perlu disampaikan kepada diri kita, sahabat-sahabat kita, kepada jiran tetangga kita, kepada semua seluruh manusia sekalian alam. Itulah tugas baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, bila kita sebut tadi mengenai puasa-puasa sunat, ada satu soalan yang Ustaz rasa perlu kena jawab. Kalau boleh saudara Syafiq tengok dalam FB, ada satu soalan yang dia bertanya, Ustaz, kalau puasa lepas 15 Syakban, boleh ataupun tidak? Ataupun dia nak puasa Isnin Khamis, kan contohnya. Baik, jawapannya, para alim ulama menyebutkan bagi mereka yang sudah melazimi, maksudnya dia dah berpuasa sebelum daripada ni Isnin Khamis, sebelum masuk 15 Syakban. Kemudian dia dah berpuasa bulan Syakban, bulan Rejab, ada dia berpuasa bulan Syakban, lebih banyak sedikit dia berpuasa. Maka mereka ini dibenarkan untuk berpuasa lepas 15 Syakban. Adapun mereka yang tak pernah berpuasa, tiba-tiba lepas 15 Syakban nak berpuasa, maka ulama' menegah supaya tidak berpuasa. Kenapa? Kerana lebih baik mereka tumpukan supaya berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi itu disebutkan oleh para alim ulama' seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Jadi itu jawapannya. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi samalah juga puasa Isnin, Khamis dan sebagainya. Kalau sekiranya selepas 15 Syakban, sekiranya mereka ni dah melazimi puasa, maka teruskan berpuasa, tidak jadi masalah, kata para alim ulama. Baik, Ustaz nak sentuh, sebenarnya Kelvin, dalam kita makan, Kelvin, makan ni, kan, bila sebut makan ni, memang Malaysia ni kaya dengan makanan. Subhanallah. Resepi sebab macam-macam, nanti insyaAllah resepi macam-macam. InsyaAllah Ustaz akan terbitkan satu dinamakan selera rasa mu'alaf. Ada pelbagai masakan. InsyaAllah kita akan terbitkan nanti. Ustaz akan war-warkan. Ada 19 negara yang mana kita akan pilih 19 masakan. InsyaAllah nanti. Itu kita akan berikan nanti pada yang akan datang. Baik, di Malaysia ni kalau kita lihat, yang boleh menyatukan kita antaranya sukan, yang kedua makanan. Sebab tu kita tak kira lah apa pun bangsa kita tetap makan roti canai, kita tetap makan nasi lemak, kita tetap makan yong taufu. Kan? Kita makan makanan yang pelbagai.
Jadi Alhamdulillah, uniknya Malaysia ni kalau kita pergi memang pesta makanan. Sebab tu saya dulu di Morocco kurus. Bila balik, ya Allah, meningkat-ningkat kita tengok. Lemak tu tak nak kurang pula. Dia meningkat-ningkat. Jadi Alhamdulillah, makanan punya pasal. Tapi Kelvin, bila kita sebut tentang makanan ni, kalau sekiranya setiap hari kita makan nasi lemak. Setiap hari ni contoh, setiap hari nasi lemak. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi lemak, malam nasi lemak. Memanglah nasi lemak ni sedap. Tapi kalau hari-hari nasi lemak boring tak? Maka sudah pasti kita kata, Allah Ustaz, muak. Tiap-tiap hari nasi lemak. Sampai kalau buka pun dah bau daripada jauh pun kita rasa tak boleh. Sebab hari-hari makan itu. Begitu jugalah dengan ibadah sunnah. Allah sediakan ibadah wajib ni Kelvin, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, kan? Kemudian yang awal tu kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kemudian yang kelima menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Ibadat itu wajib. Adapun ibadah sunnah ni pelbagai ibadah sunnah yang Allah sediakan. Sehingga Allah sebut seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi SAW Kelvin, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, inna abwabal jannah tamaniyatul abwab. Sesungguhnya pintu syurga ni ada 8 pintu. Allahu Akbar. Pintu syurga ni ada 8 pintu. Antara pintu-pintu syurga ini disebutkan Babur Rayyan, pintu orang yang suka sangat berpuasa. Dia puasa sunnah, puasa wajib, semua dia tapau. Tu bahasa baru tu. Tapau, dia kata semua dia angkut, semua dia sapu. Dia balon habis kan? Dia balon habis, dia tak tinggal. Ada je ustaz kata ni puasa sunat, esok dia berpuasa. Dia buat. Sya'ban ni Nabi banyak berpuasa, dia buat. Kita takut, kita rasa Allah Ustaz, saya kalau nak puasa saya gastrik. Dia tak boleh. Dia buat, dia boleh buat. Jadi ada satu pintu yang Allah sediakan disebut Babur Rayyan. Dia akan masuk melalui pintu ni orang-orang yang akan dipanggil, iaitu orang yang suka sangat berpuasa. Itu satu pintu. Ada pintu yang disebut Babus Solat, pintu solat. Mungkin dia tak berpuasa tapi dia champion dalam bab solat. Suruh dia solat apa? Solat tahajud, solat witir, solat tasbih, solat sunat wudu. Banyak solat sebenarnya Kelvin. Dalam Islam ni, solat ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Semua amal ibadat mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu ada orang yang dia nak dekatkan diri kepada Allah, dia tak tunggu solat wajib saja. Lepas solat wajib, dia buat solat qabliyah, solat sebelum, solat selepas, solat masuk tahiyatul masjid, masuk masjid pun solat, solat, macam-macam solat. Dia champion bab solat. Ada satu pintu yang Allah sediakan disebut Babus Solat, pintu solat. Jadi suruh orang yang suka berpuasa solat. Dia kata, ya Allah Ustaz, saya nak solat bukan tak nak, saya buat wajib Alhamdulillah sebab lutut saya sakit. Kan itu orang yang suka puasa. Suruh solat, dia mungkin alasan dia lutut sakit, pinggang sakit, tapi Alhamdulillah dia berpuasa. Buat wajib, Alhamdulillah dia buat wajib. Cuba suruh orang yang solat pula berpuasa. Dia kata, ya Allah Ustaz, saya bukan tak nak berpuasa, wajib saya buat, tapi sunat ni saya rasa susah lah. Sebab saya ni gastrik, saya suka makan. Jadi, dia solat, dia champion. Jadi, champion. Ada bab pintu yang disebut Birrul Walidain, pintu menghormati ibu bapa. Ada pintu ni Kelvin, dia menghormati ibu bapa. Maksudnya dia santuni ibu bapa dia, dia jaga ibu bapa dia sebelum dan selepas mati. Kita pun tanya, selepas mati macam mana kita nak santun ibu bapa kita, betul tak? Menyantuni ibu bapa selepas mati adalah dengan kita mendoakannya, menjaga namanya, menjaga maruahnya. Itu menyantuni ibu bapa selepas mati. Kan? Maksudnya kita pergi mendoakan dia, kemudian kita menjaga nama baik dia. Kan nama kita kan bawa bin Zahalan. Macam saya bawa Zahalan. Ayah saya sudah meninggal, saya bawa nama bapa saya mana-mana. Semoga orang kata Allahu Akbar, anak Zahalan ni bagus. Puji diri sendiri contohlah. Jadi kita jaga nama dia. Kita jaga maruah dia. Itu menyantuni ibu ayah selepas daripada kematian, kata para alim ulama. Baik. Orang yang menyantuni ibu ayah, ayah yang sakit, ayah yang sudah tua, ada satu pintu Kelvin namanya pintu berbakti kepada ayah. Okey. Ibu ayah.
ada pintu yang disebut pintu memaafkan orang. Dia mungkin solat, dia buat solat wajib. Sunat ni, contoh puasa pun dia tak berapa buat. Dia buat yang wajib je. Tapi dia suka memaafkan orang. Orang buat dekat dia, kau punya pasal lah kan aku memaafkan. Sebab Allah memaafkan. Nabi SAW ketika mana baginda Nabi SAW dibaling batu sehingga berdarah jasad baginda Nabi SAW. Dan pada waktu itu Kelvin, Nabi ketika mana ke Taif, ditawarkan, malaikat Jabal Taif menawarkan, malaikat Jabal yang menjaga bukit bukau ni menawarkan untuk ambil bukit Taif, terbalikkan ke atas mereka-mereka yang menyakiti baginda Nabi. Kita kalau dapat offer macam tu lah contoh, kita bukan kata cakap Bukit Jabal, tolonglah ambil Bukit Kinabalu, Gunung Kinabalu, Gunung Everest ni, gunung ni, impak mereka ni bagi 7 keturunan mati. Kita punya tak nak memaafkan orang ni. Kan? Sebab apa? Sakit hati saya Ustaz, saya susah nak memaafkan. Tak apa. Itu hak masing-masing. Nak maaf tak nak maaf, itu hak masing-masing. Tetapi sedar ataupun tidak, ada satu pintu Allah sediakan, pintu yang disebut sebagai memaafkan orang dan menahan marah. Jadi dia akan masuk dalam pintu tu. Jadi kita nak masuk pintu tu, memaafkanlah orang. Kenapa? Kerana memaafkan orang, Allah bagi ganjaran. Menahan marah, Allah bagi ganjaran. Jadi sebenarnya dalam Islam ni ada banyak pintu-pintu amalan sunnah sebenarnya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Kelvin. Sebab Allah tak sediakan satu sahaja ruang untuk kita melakukan ibadah, tapi Allah sediakan pelbagai ruang untuk kita melakukan ibadah supaya manusia tu tidak cemuih bahasa Kedah. Cemuih bahasa Kedah ataupun boring bahasa KL. Orang KL kata boring lah, bosan lah. Jadi bila kita buat kan, kita baca Quran, kita buat ibadah ni sikit, kita buat sebenarnya kita menjemput kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab tu Kelvin, umat Islam diajarkan setiap every time, and setiap masa, setiap hari kita kena fikir macam mana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah, macam mana kita nak cari kasih sayang Allah, macam mana kita nak meletakkan rindu kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW, sehinggakan kita mencari apa sahaja amal ibadah yang Allah sayang kita buat. Sebab tu Allah sediakan pelbagai amal ibadah, antaranya berpuasa sunnah Kelvin adalah bertujuan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedikit saja Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, sebenarnya bila kita sebut tentang puasa ni, bukan sahaja mendekatkan diri kepada Allah, menjemput kasih sayang, tetapi fadilat, kelebihan orang yang berpuasa ni sangat besar. Satu, Kelvin, satu ganjaran orang yang berpuasa ni unlimited pahala. Kita tak tahu berapa pahala dia. Sebab apa? Sebab puasa ni kalau kita solat, nampak tak solat? Kita nampak orang tu solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nampak oh dia solat. Kalau orang tu pergi haji, nampak tak? Oi, orang sekarang ni tak pergi lagi, dia dah post dah. Kan? Surat pergi tawaran haji. kan? Surat tawaran, dia dah post dah. Betul? Dia pergi melakukan zakat. Ya. Dia dengan Tok Imam. Tok Imam lepas bayar zakat, selfie sekali. Kan tengah salam, shake hand. Jadi nampak. Tapi puasa, macam mana orang nak tahu dia puasa ataupun tidak? Bila marah. Contoh sekarang ni. Ustaz, hari ni puasa tak? Tak ada dekat dahi sedang berpuasa. Kita tidak ada cara untuk mengetahui melainkan kalau dia makan. Betul. Kadang-kadang dia pergi restoran, kita nampak dia keluar daripada restoran, mungkin dia tak makan. Ya. Cuma mungkin dia duduk, dia teman kawan. Dan kita kata dia tak berpuasa. Sebab tu specialnya puasa hanya Allah yang mengetahui. Ada orang nampak dia kata saya berpuasa, masuk dalam tandas dia pergi minum. Kan? Dia pergi makan. Jadi geng plastik hitam. Contohlah balik geng plastik hitam ni nak sampai Ramadan